Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejadian banjir dapat dikatakan hampir setiap tahun melanda kawasan-kawasan tertentu apabila tiba musim tengkujuh, dan kejadian banjir ini tidak asing lagi kepada mereka yang biasa menghadapi situasi banjir. Oleh itu, masyarakat yang bertanggungjawab mempunyai semangat yang tinggi untuk menghulurkan bantuan kepada mangsa banjir mengikut keperluan asas. Walau bagaimanapun, semasa pembentangan bajet 2023 juga telah dinyatakan peruntukan kesiagaan menghadapi bencana. Contohnya, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA telah diperuntukkan sebanyak 400 juta untuk menyelaraskan operasi dan bantuan banjir di kawasan yang terjejas banjir di seluruh negara. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui jenis bantuan yang diberikan kepada mangsa banjir. Contohnya, mangsa banjir yang tidak berdaftar layak untuk menerima bantuan seperti dipindahkan di pusat pemindahan sementara. Kepentingan kajian ini adalah untuk mengetahui bantuan-bantuan yang diperlukan oleh mangsa banjir supaya tidak berlaku pembaziran dari segi tenaga, masa dan bahan. Objektif kajian kami bertujuan untuk mengenal pasti kesan banjir kepada masyarakat, mengenal pasti jenis bantuan keperluan yang diberikan kepada mangsa banjir, mengenal pasti sikap patriotisme yang dipamerkan menerusi bantuan banjir. Komuniti yang kami pilih adalah masyarakat Kampung Alor Damat, Bakar Tengah, Kuala Terengganu, Terengganu Darul Iman. Kami yakin bahawa komuniti ini sangat relevan untuk diberi bantuan banjir. Ini kerana masyarakat Alor Damat sering mengalami banjir setiap musim tengkujuh. Metodologi kajian kami adalah kami memilih pengumpulan data melalui kaedah kuantitatif, iaitu melalui Google Form, dan kami sebarkan kepada penduduk Kampung Alor Damat. Seterusnya, menurut carta pada rajah yang pertama, iaitu mengenal pasti kesan banjir kepada masyarakat, seramai 67%. Responden yang tertinggi bersetuju pernah mengalami masalah kesihatan disebabkan banjir. Seterusnya, menurut carta rajah yang kedua, iaitu mengenal pasti jenis bantuan keperluan yang diberikan kepada mangsa banjir, seramai 70%. Responden yang tertinggi bersetuju bahawa mereka mudah mendapat rawatan atau ubat-ubatan semasa banjir. Akhir sekali, menurut carta rajah yang ketiga, iaitu mengenal pasti sikap patriotisme yang dipamerkan menerusi bantuan banjir, seramai 60%. Responden yang tertinggi bersetuju bahawa mereka bersedia untuk menjadi sukarelawan banjir pada masa akan datang sebagai menghargai bantuan banjir orang ramai kepada mereka. Seterusnya, perbincangan isu dan patriotisme. Daripada 30 responden yang ditemui, dapat diketahui bahawa penduduk Kampung Alor Damat telah terkesan akibat bencana banjir yang berlaku. Kesan tertinggi yang dialami oleh penduduk kampung adalah masalah kesihatan, iaitu sebanyak 20 responden bersamaan 80%. Yang kedua adalah kehilangan harta benda, sebanyak 16 responden bersamaan 53%. Yang ketiga adalah keselamatan, sebanyak 5 responden bersamaan 17%, dan yang selebihnya adalah kehilangan keluarga. Hasil kajian ini selari dengan laporan berita harian yang melaporkan bahawa pasukan perubatan dari Kementerian Kesihatan Malaysia KKM akan berada di Pusat Pemindahan Sementara PPS bagi memberi bantuan kepada mangsa banjir. Selain itu, laporan daripada berita harian terdapat sejumlah petugas Kementerian Kesihatan KKM bersiap siaga untuk memberi khidmat kepada mangsa banjir. Laporan Astro awalnya juga mengatakan penduduk Kampung Alor Damat sentiasa bersedia untuk berpindah ke PPS sekiranya ada tanda-tanda berlakunya banjir bagi mengambil langkah keselamatan yang lebih awal. Sementara itu, pihak bomba juga akan memastikan setiap rumah akan dikunjungi setiap kali menjelang musim banjir bagi memastikan keselamatan mangsa banjir. Selain itu, warga emas juga perlu dijadikan keutamaan apabila berdepan dengan bencana banjir oleh kerana faktor usia dan fizikal mereka yang lemah. Seterusnya, pada objektif kedua, seramai 28 daripada 30 responden, iaitu bersamaan 76%, mengakui mendapat bantuan rawatan dan ubat-ubatan. Manakala 28 responden bersamaan 66% mengakui mendapat bekalan makanan. Selain itu, 22 responden dari bersamaan 76% mengakui mendapat pakaian harian, dan 21 responden bersamaan 54% mengakui mendapat tempat perlindungan sementara. Bantuan yang diterima bertepatan dengan keperluan masa banjir, iaitu perubatan, makanan, pakaian dan perlindungan sementara. Hal ini sering dilihat
Apabila musim banjir, bantuan keperluan asas ini adalah yang utama menurut berita harian yang melaporkan bantuan awal kepada Ketua Isi Rumah KIR membabitkan bantuan Wan Ihsan BWI sebanyak RM1,000, bantuan barang keperluan asas RM2,500, bantuan barangan elektrik RM500 dan pembaikan rumah. Manakala Yadim pula memperuntukkan sebanyak RM50,000 bagi memastikan keperluan masa banjir disediakan secukupnya. Persepsi mangsa banjir yang pernah menerima bantuan banjir melihat kepada kerjasama yang ditunjukkan oleh rakyat Malaysia sejajar dengan laporan berita harian yang melaporkan rakyat Malaysia tanpa mengira agama, bangsa dan kaum membantu mangsa banjir. Hal ini demikian akan mendorong mereka untuk menjadi sukarelawan di kawasan yang lain kerana pernah mengalami situasi banjir tersebut. Melalui hasil kajian, kami dari pelajar Usuluddin dengan kaunseling dapat memahami akan keperluan utama yang diperlukan oleh mangsa banjir di masa hadapan. Selain itu, kami juga dapat mengetahui proses yang perlu dilakukan ketika banjir berlaku. Di samping itu, kami menyedari akan kepentingan kerjasama dan saling bantu-membantu antara masyarakat ketika mengalami kesukaran seperti menghadapi bencana banjir. Mengikut kajian yang dilakukan, keperluan tertinggi yang diperlukan oleh mangsa banjir ialah dari segi bantuan kesihatan. Hal ini kerana terdapat ramai responden penduduk kampung Alor Damat mengalami masalah kesihatan ketika mengalami bencana banjir. Oleh hal yang demikian, rawatan dan ubat-ubatan adalah merupakan keperluan penting bagi mangsa banjir. Sementara itu, nilai patriotisme yang ditunjukkan ketika banjir berlaku telah mendorong mangsa banjir untuk turut serta menjadi sukarelawan pada masa hadapan. Kami sebagai pelajar Usuluddin dengan kaunseling berasa bertanggungjawab untuk menghulurkan bantuan kepada mangsa-mangsa banjir dari segi menyediakan tabung bantuan kilat kepada masyarakat dan menyebarkan info-info mengenai banjir di media sosial bagi mendapatkan bantuan tambahan untuk mangsa banjir. Untuk bahagian rujukan pula, kepala kami telah melihat 10 website yang boleh dijadikan rujukan. Yang pertama daripada portal rasmi Kerajaan Negeri Terengganu, iaitu daripada Admin Korporat pada tahun 2023 yang bertajuk Mangsa Banjir Tak Berdaftar Layak Terima Bantuan, di mana kami letakkan rujukan ini di bahagian pengenalan. Yang kedua adalah daripada Kementerian Kewangan pada 2022 yang bertajuk Bajet 23. Bahagian rujukan ini juga kami letakkan di bahagian pengenalan yang mengemukakan bajet untuk mangsa-mangsa banjir. Pada bahagian perbincangan isu dan patriotisme, kami telah merujuk website Astro Awani yang bertarikh pada 2 Disember 2021 yang bertajuk 19 keluarga terkandang selepas rumah dimasuki air banjir di Kuala Nerus, diletakkan pada bahagian perbincangan isu. Yang keempat adalah daripada website Berita Harian yang bertarikh pada 2 Ogos 2022 yang bertajuk Laporan Penuh Mangsa Banjir diserahkan kepada pusat. Di sini, laman web ini juga kami letakkan pada perbincangan isu. Yang kelima adalah daripada website Berita Harian 20 Disember 2021 yang bertajuk KKM Sedia Pasukan Perubatan di PPS. Rujukan yang keenam pula adalah daripada website Berita Harian pada tarikh 1 Disember 2022 yang bertajuk lebih 17,000 petugas KKM siap siaga hadapi banjir. Website ini juga kami jadikan rujukan di bahagian perbincangan isu. Yang ketujuh adalah daripada website Berita Harian juga yang bertarikh pada 28 Disember 2021 yang bertajuk Bencana Banjir Selah Semangat Perpaduan Kalangan Rakyat, di mana website ini kami jadikan rujukan untuk menunjukkan perbincangan isu patriotisme. Yang ke-8 pula adalah daripada website Astro Awani yang bertarikh 21 Disember 2022 di mana bertajuk Pihak Bomba Memastikan Setiap Rumah Dikunjungi. Manakala yang ke-9 adalah daripada website Berita Harian yang bertarikh pada 1 November 2021 yang bertajuk Panduan Mengurus Warga Emas Ketika Banjir. Website ini juga dijadikan rujukan untuk bahagian perbincangan isu. Manakala website yang terakhir yang dijadikan rujukan adalah pada website Yadim yang bertarikh 24 Disember 2022 yang bertajuk Yadim peruntukan RM50,000 untuk keperluan mangsa banjir yang diletakkan dalam perbincangan isu.